Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah RMK12. Apa milik Bumiputera? Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama dengan saya. Jadi selamat datang kepada yang berhormat Datuk Aidin Shazli Sheth yang merupakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Pertama kali bersama kami tu Pertama kali. Saya dijemput sebelum ni tak berpeluang. Jadi kali ini bila dapat undangan saya terima lah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar yang beriman. Baik, macam saya katakan Datuk, ini merupakan satu topik sebenarnya yang cukup penting sebenarnya, dan apabila pembentangan rancangan Malaysia ke-12 dibentangkan, ramai jugalah yang memberi pelbagai pandangan dan juga pendapat. Tetapi yang lebih penting sebenarnya bila kita bercakap tentang RMK-12 ini adalah tentang betapa kerajaan terus memberikan ataupun memberi perhatian yang serius sebenarnya berkaitan dengan agenda memperkasa sosio-ekonomi golongan Bumiputera. Itu yang akan kita bincang hari ini di Ruang Bicara. Sebab itu kita pilih topik rancangan Malaysia ke-12, apa milik Bumiputera. Jadi penting barangkali lah sebelum kita pergi jauh lebih mendalam lagi, barangkali menarik juga kalau Datuk dapat kongsikan bersama kami tentang kedudukan terkini sosio-ekonomi Bumiputera itu sendiri, Tok. Sekali terima kasih sekali lagi kepada Tuan Jokowi di atas topik yang akan dibincangkan pada malam ini. Sebelum saya membincangkan secara lebih lanjut berkenaan kedudukan ekonomi Bumiputera pada hari ini, saya suka untuk memetik sebagaimana kajian yang telah dibuat oleh Institut Masa berkenaan kedudukan ekonomi Bumiputera. Mengikut record atau rekod yang ada dalam kajian ini telah menunjukkan bahawa semenjak dasar ekonomi baru diperkenalkan tahun 1970, pendapatan isi rumah Bumiputera adalah yang paling rendah. Sangat menyedihkan. Bahkan jurang pendapatan di antara isi rumah Bumiputera dan etnik lain semakin membesar, semakin gapnya semakin jauh. Ini berdasarkan kajian yang terkini yang kita ada, pendapatan isi rumah Bumiputera, pendapatan penengah bulanan isi rumah pada tahun 2019 adalah berjumlah lebih rendah, itu 5,420 berbanding dengan kaum Cina iaitu sebanyak 7,351, dan kaum India sini lebih tinggi pada tahap 5,981. Ini menunjukkan bahawa Bumiputera masih lagi ketinggalan dari sudut ekonomi. Saya rasa ini satu penilaian yang jujur atas kedudukan dan apa yang berlaku dalam ekonomi Bumiputera pada hari ini. Sebab itu kita tak heran kalau dalam senarai 10 orang yang terkaya dalam negeri kita, kita nak dapat Melayu cuma ada Bumiputera mungkin ada seorang. Jadi itu hakikat yang kita kena terima lah. Jadi inilah keadaan-keadaan yang dibuat, kajian dibuat yang menunjukkan kali Gini ataupun base yang digunakan antara jangka 0 sehingga 1 menunjukkan bahawa gap kali Gini ni, bila gap tu lebih tinggi, lebih besar, menunjukkan gap dia lebih besar lah daripada tahap 0.385 pada tahun 2016 kepada 0.389 pada tahun 2019, menunjukkan bahawa gap ni juga bertambah. Kali Gini juga bertambah daripada
menghampiri 0.4 mata. Ini menunjukkan bahawa memang secara average pendapatan Bumi Putra adalah yang terendah. Dan inilah antara faktor yang menyebabkan kerajaan terutama sekali di bawah pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri kita sekarang sangat menitik beratkan agenda Bumi Putra ini. Bukan tujuan untuk menafikan hak kaum lain, tetapi untuk memastikan bahawa jurang ini tidak terlalu besar di antara kaum yang boleh menyebabkan berlakunya kestabilan politik dan sebagainya. Ini antara perkara yang dititik beratkan. Mungkin juga Datuk, saya juga nak berkongsi pandangan dan juga pendapat Datuk lah secara peribadi sendiri. Bila Datuk sebut tadi tentang facts and figures yang melibatkan sosioekonomi, terutamanya dalam bidang ekonomi putra itu sendiri, memang kita jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan masyarakat lain di negara kita. Tetapi macam Datuk katalah, pelbagai usaha telah pun dilakukan. Sebenarnya kerajaan sendiri sentiasa memberi perhatian. Kita ada dasar ekonomi baru sebelum ini, dan dalam setiap kali kita membentangkan rancangan Malaysia, kita juga memberikan tumpuan ke arah meningkatkan partisipasi dan juga meningkatkan apa orang panggil sebagai agenda memperkasa Bumi Putra itu sendiri. Tapi kenapa ini berlaku tu? Di mana kelemahannya sebenarnya? Saya melihat memang ada usaha yang banyak dibuat daripada dasar ekonomi baru mulai diperkenalkan untuk memperkukuhkan ekonomi golongan Bumi Putra. Tapi berlaku apa yang kita sebutkan sebagai mungkin ketirisan ataupun kebocoran yang menyebabkan ada sektor-sektor yang kita sendiri tidak berada di dalamnya, maknanya ekosistem ekonomi itu sendiri menyebabkan kita tidak berada dalam kelompok yang sosioekonominya melengkapi untuk semua orang golongan Bumi Putra. Contohnya mungkin kita ada pengusaha Bumi Putra, kita ada pasaran Bumi Putra, tetapi mungkin kita tak ada financial ataupun banker ataupun pemodal Bumi Putra yang berkurangan. Jadi kita tidak ada satu ekosistem yang sempurna yang bersifat inklusif dan juga komprehensif, menyebabkan ada ruang-ruang yang masih perlu diperbaiki untuk kita memantapkan kedudukan ekonomi Bumi Putra. Ini yang saya ingat perlu dikaji lah. Kita juga nak sentuh tentang inisiatif yang sedia ada ni tu terutamanya bila kita cakap tentang pembangunan sosioekonomi Bumi Putra. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Datuk. Kita ada banyak institusi dan program Bumi Putra yang telah pun dimulakan sebelum ini. Antaranya melalui Teraju dan juga MARA yang diselaras untuk memperkukuhkan penyampaian agenda Bumi Putra. Jadi perlu dibuat kajian yang komprehensif dan jujur setakat manakah peranan yang telah berjaya dimainkan oleh Teraju dan juga MARA dalam memberi sokongan dan dorongan kepada pengusaha-pengusaha Bumi Putra untuk maju ke depan dan mampu bersaing di dalam pasaran yang terbuka. Jadi sebab itu saya ingat sekarang kerajaan menubuhkan antaranya PPD, apa yang disebut sebagai pelaksanaan dasar untuk membuat kajian pemantauan ke atas pelaksanaan dasar yang akan dipimpin oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sini, yang akan bersyarat saya difahamkan akan bermusyarat dalam bulan November untuk meneliti sejauh manakah pelan pelaksanaan dasar PPD tadi telah disempurnakan oleh di peringkat kementerian dan juga agensi-agensi yang berkenaan. Contohnya banyak dasar-dasar yang baik yang dibuat oleh kerajaan untuk mempertingkatkan ekonomi Bumi Putra, tapi di peringkat pelaksanaan terdapat kelemahan-kelemahan yang kita lihat akhirnya tidak menghasilkan sebagaimana sasaran yang telah
kita ditetapkan oleh kerajaan. Ini amat mengecewakan sebab kerajaan berbelanja satu jumlah perbelanjaan yang agak besar, berbilion-bilion ringgit yang untuk membantu ekonomi Bumiputera, tapi hasilnya kita masih lagi gagal untuk memegang equity dan pemilikan saham-saham penting, aset-aset yang bersifat selain daripada kewangan. Kita masih kurang. Contohnya equity Bumiputera yang saya terbaca tadi lebih kurang tak sampai 30%. Yang mana kita Bumiputera banyak terlibat dalam perkara-perkara yang bersifat makan gaji. Jadi kurang nak mencampurkan dalam bidang penjualan ada, tetapi ada juga yang merasakan mereka tidak mendapat sokongan yang cukup daripada kerajaan. Insentif-insentif yang ditawarkan mungkin kurang menarik, pengetahuan mungkin agak ketinggalan dari segi teknologi dan juga keperluan lain untuk membolehkan mereka ini well equipped untuk bersaing dalam pasaran. Ini antara perkara yang perlu dititikberatkan. Jadi sebab itu penting juga kita, antara agendanya yang sekarang kita sedang usahakan untuk berkasakan pendidikan modal insan melalui TVET dan sebagainya. Itu antara usaha-usaha di peringkat pelaksanaan dan untuk memastikan pemilikan kekayaan itu semakin bertambah pada golongan Bumiputera. Itu sekarang lah yang sedang dilakukan dan masih berterusan. Dan banyak juga strategi yang dirangka untuk memastikan keberkesanan semua perancangan yang telah dibuat. Secara perpadu juga, apakah Datuk sendiri merasa yakin Datuk menyentuh tentang PBD sebentar tadi yang akan dipromosikan sendiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi apakah ini akan menjadi satu lagi landasan yang betul-betul dapat membantu Bumiputera dalam sosioekonomi, terutamanya dalam sektor ekonomi itu sendiri, untuk mereka membangun, untuk mereka mendapat betul-betul apa yang mereka mahu, apa yang mereka perlukan dalam usaha mereka untuk bangkit semula dalam sektor ekonomi. Saya melihat kepada ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri semalam di Dewan Negara berkenaan pembentangan RMK 12, dan saya melihat kesungguhan, keikhlasan Yang Berhormat Perdana Menteri menyebutkan berkenaan kedudukan rakyat miskin yang perlu dibela, dan termasuklah kedudukan ekonomi Bumiputera yang antara lain beliau juga menyebutkan pelan pelaksanaan dasar ini tidak bermaksud untuk menepikan hak lain-lain kaum. Maknanya kita berpegang kepada prinsip perlembagaan perkara 153 untuk melindungi golongan Bumiputera, dalam masa yang sama menjaga kepentingan lain-lain kaum untuk sama menikmati kemakmuran bersama dalam seketul kek yang kita berkongsi, kemewahan yang ada, supaya kita boleh hidup dalam suasana yang harmoni. Ini berlanjang ke masa panjang selama 5 tahun. Kita tahu bukan satu perkara yang mudah untuk Yang Berhormat Perdana Menteri memberikan seperti seakan aku janji untuk memastikan bahawa komitmen untuk memastikan bahawa agenda Bumiputera ini tetap diletakkan sebagai agenda nasional yang terutama dan penting untuk memastikan agihan pendapatan di kalangan kaum ini dapat terus dikekalkan dengan jumlah yang reasonable. Okey, kita kembali semula kepada RMK 12 tu mungkin menarik jugalah kalau kita kongsi bersama dengan Datuk tentang hala tuju agenda Bumiputera khususnya di bawah RMK 12 ini tu. Sebagaimana yang saya sebut tadi, RMK 12 ini adalah untuk memastikan terus mengekalkan agenda Bumiputera ini sebagai satu agenda nasional. Jadi dalam membangunkan ekonomi ini, kita meletakkan matlamat untuk membangunkan suatu bentuk sosioekonomi yang adil, saksama dan inklusif kepada semua rakyat. Jadi dalam inisiatif ini banyak
perkara-perkara yang baik yang telah dirangka untuk memastikan semua rakyat, terutama sekali golongan Bumiputera mendapat faedah daripada RMK12 ini. Contohnya pendapatan isi rumah. Kita akan, kerajaan menggalakkan isi rumah yang golongan B40 misalnya mempunyai perolehan pendapatan tambahan melalui latihan-latihan yang diberikan supaya dia mempunyai kemahiran lain untuk menambah pendapatan yang sedia ada. Dan golongan M40 yang lebih mampu diminta untuk menceburi bidang keusahawanan. Of course dengan memberi pengetahuan secara teknikal dan juga nasihat yang bersesuaian supaya mereka betul-betul bersedia untuk menyertai bidang keusahawanan yang mereka minat lah. Dan golongan T20 adalah golongan mereka-mereka yang menjadi pemodal yang seharusnya menumpukan kegiatan ekonomi mereka dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agenda Bumiputera. Jadi kita ada satu circle yang saling menghubungkan satu rantaian yang menghubungkan di antara satu dengan lain supaya kita lebih bekerjasama. Banyak juga inisiatif lain, antaranya kita nak mengelakkan satu konsep perniagaan secara Alibaba dan sebagainya. Jadi kita menggalakkan perkongsian, mungkin perkongsian dengan bukan Melayu, satu perkara yang boleh dilaksanakan, satu perkara yang sangat baik juga. Ada benda-benda baik yang kita boleh belajar daripada bukan Melayu kan, bagaimana mereka boleh maju dan sebagainya. Dan juga ada juga yang usahawan-usahawan kita yang diberi bermacam-macam kemudahan dan pembelajaran untuk memastikan mereka ni dapat menceburi bidang keusahawanan supaya kita berubah daripada terlalu bergantung kepada kerajaan, kita menjadi sedikit independen supaya kita boleh menyumbang kepada GDP negara dengan lebih berkesan, lebih efektif. Kalau tidak 30% sedikit. Betul. Saya tertarik hati dengan apa yang Datuk sebut sebenarnya tu. Terutamanya bila kita menyentuh tentang golongan B40, golongan M40 dan juga T20 itu sendiri. Dan kalau kita lihat kembali kepada senario semasa lah tu kita menghadapi pandemik COVID-19. Kita juga melihat bagaimana boleh dikatakan sektor ekonomi merudum begitu teruk sekali dan sebagainya. Itu masalah kesihatan juga menjadi ancaman yang sentiasa menghantui kita. Tapi golongan-golongan inilah yang sebenarnya menerima impak yang begitu serius sebenarnya bila kita kaitkan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi apakah Datuk melihat bahawa dengan langkah yang diambil oleh kerajaan terutamanya melalui RMK12 ini mungkin akan mengembalikan semula semangat golongan Bumiputera terutamanya untuk kembali semula berjuang dalam meningkatkan ekonomi semasa mereka. Jadi apakah Datuk melihat ini satu perkara yang perlu dihadapi oleh golongan Bumiputera dengan berani, kuat dan berani sebenarnya? Saya mengakui memangnya cabaran ataupun pandemik COVID-19 ini telah memberikan satu kesan yang cukup mendalam, terutamanya kepada golongan PMKS yang majoritinya adalah golongan Bumiputera yang terkesan secara langsung. Dan saya lihat kerajaan juga sama ada kerajaan pimpinan yang berhormat bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin sehinggalah ke pimpinan yang berhormat Perdana Menteri sekarang secara tidak putus-putus cuba juga untuk membantu berbagai aspek yang ditekankan untuk beri bantuan kepada rakyat, untuk memastikan rakyat yang pertama walaupun terkesan tetapi setidak-tidaknya cuba untuk mengambil merasai kesulitan dan kesukaran yang dirasai oleh rakyat untuk sama-sama dirasai oleh kerajaan. Sebab itu kita tengok MOF telah menjalankan berbagai macam langkah, moratorium dan sebagainya. Kalau golongan penukar Felda, plan penghapusan hutang, semuanya dibuat
untuk meringankan beban rakyat. Tetapi boleh atau tidak, sanggup atau tidak, inilah pilihan terbaik yang kita ada pada waktu ini, buat masa ini. Tetapi daripada asas yang sebegini kukuh, saya percaya kita boleh melonjak ke satu peringkat tahap yang lebih baik sekiranya kita merancang dengan teliti ekonomi kita. Ini apa yang telah dibuat oleh kerajaan pada hari ini. Saya masih yakin, walaupun kerajaan menyasarkan, contohnya income per kapita pada tahun 2025 sebanyak RM10,000. Walaupun ramai yang agak berfikir, saya pun sendiri berfikir RM10,000 boleh atau tak boleh atau tak boleh kan. Suatu bukan perkara yang mudah kan. Betul. Tapi saya percaya ada sebab kenapa sasaran itu diletakkan, bukan semata-mata untuk menyedapkan hati saja, tapi lebih daripada itu supaya kita lebih mendisiplinkan diri dengan meletakkan sasaran yang lebih tinggi, supaya kita mencari 1,001 macam cara, bagaimana cara untuk kita sampai ke tahap itu. Saya ingat kerajaan telah memulakan langkah seakan-akan satu apa yang disebut sebagai economic restart kan. Sebab selepas post pandemic kita lihat keadaan inflasi meningkat, kita tengok M40 ramai dah turun jadi B40, tapi dengan usaha-usaha yang dirangka untuk memperkasakan ekonomi berputra dan untuk mempertingkatkan keupayaan bersaing golongan PMKN ini akan menyebabkan ekonomi negara akan boleh berkembang pada tahap sasaran yang telah diletakkan oleh kerajaan. Bila Datuk sentuh tentang PMKS ataupun perusahaan mikro, kecil dan sederhana ini, mungkin juga boleh kita kongsi tentang kejayaan rancangan Malaysia terdahulu dalam membantu industri PMKS ini. Banyak. Kalau kita ambil contoh, dulu negara kita ni terkenal sebagai negara yang mengeluarkan hasil pertanian dan perlombongan. Tetapi kemudian kita telah berubah menjadi sebuah negara yang mengeluarkan produk-produk elektronik dan sebagainya. Banyak kilang Korea, Jepun dibuat di Malaysia, dan ada nilai tambah kepada syarikat-syarikat yang membekalkan komponen-komponen. Dan ini barang-barang ini menjadi kemudiannya telah menjadikan kita sebagai negara pengeluar good and services. Kita hantar, kita ekspor, dan kita sudah berubah daripada sebuah negara pertanian dan perlombongan, kita menjadi seorang negara pengeluar barangan yang saya sebutkan dan sebagainya, microchip dan sebagainya. Jadi itu adalah satu contoh kejayaan apa yang disebut perusahaan PMKS kecil dan sederhana yang berjaya. Tapi semakin lama kita melihat, bila kita diancam oleh wabak COVID-19 ini, segalanya impian kita seakan-akan berkecai macam itu saja. Kita terpaksa memulakan semula sesuatu yang baru. Saya ingat bukan satu perkara yang mustahil. Saya melihat banyak inisiatif-inisiatif yang dibuat. Contohnya kerajaan sudah memperkenalkan plan ekonomi digital, diwujudkan My Digital Economy, yang mana My Digital Economy pun diwujudkan dan juga termasuklah untuk memastikan kita berubah kepada norma baru cara hidup. Yang dulu kita tidak menyangkakan, kita cuma merancang melalui digital economy untuk membeli secara online. Tetapi bila kita terpaksa, kerajaan terpaksa memperkenalkan, Perdana Menteri memperkenalkan norma baru dalam kehidupan, kita tak boleh lagi dine in ke kedai, kita terpaksa membeli secara online. Jadi dan kita lihat itu juga satu galakan yang cukup baik, yang mana aktiviti ekonomi itu
secara tidak langsung dah menjangkaui sempadan yang dulu terhad. Kita boleh makan rojak Penang di Kuala Lumpur dalam masa singkat. Betul. Kita boleh makan gulai maman misalnya kan, atau apa yang kita suka dalam sekelip mata melalui pembelian online. Kalau nak order daripada Kuala Pilihan, nak order boleh. Itu salah. Betul. Saya setuju tu. Okey Dok, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang RMK 12, apa milik Bumi Putra. Dan kita tentunya masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, yang berhormat Datuk Edin Shazli Shih, iaitu Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi. Baik. Tadi pun penting jugalah Datuk menyentuh tentang PMKS ataupun perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Tetapi Datuk juga banyak menyentuh tentang ekonomi, digital ekonomi dan sebagainya tu. Apakah Datuk melihat bahawa rakyat Malaysia sebenarnya secara keseluruhannya lah sudah pun mula menyesuaikan diri, boleh menerima dan dapat menyesuaikan diri dengan apa yang disebut sebagai digital ekonomi ketika ini tu? Ya. Kalau kita tengok dari segi trend berbelanja, terutama generasi muda, kita lihat kebanyakan pengguna sudah cukup selesa untuk berbelanja di Shopee dan juga Lazada, antara dua platform yang betul, banyak yang popular sekarang. Jadi itu membuktikan bahawa sebenarnya apa yang dirancang atau yang cuba diketengahkan melalui digital economy itu adalah satu benda yang selari dengan kehendak dan keperluan semasa pengguna pada hari ini. Saya ingat itu juga satu benda yang membantu. Dan kalau kita tengok kerajaan memperuntukkan lebih kurang 20 bilion untuk agenda transformasi dan pendigitalan teknologi melalui package rangsangan ekonomi semenjak menularnya COVID-19. Betul. Ada inisiatif pemerkasaan pendigitalan usahawan kecil pupuk. Ini dibuat di pusat-pusat internet, pusat internet desa ataupun pusat komoditi desa yang ditransform menjadi pusat digital keluarga Malaysia pada hari ini. Dalam konteks keluarga Malaysia, inilah perkara yang sedang diusahakan pada hari ini. Dan juga di samping banyak juga usaha yang dibuat untuk membimbing pengusaha-pengusaha supaya melibatkan diri dalam urusan negara yang berkaitan dengan urusan-urusan yang saya sebutkan melalui my digital economy. Banyak dulu orang tak tahu nak jual macam mana kan, nak membekalkan barang, tapi sekarang dah macam-macam. Kalau kita tengok gig economy pun dah gig economy betul maju sekali. Cukup hebat. Jadi kerajaan juga menggalakkan PMKS untuk memodernkan kilang pengeluaran melalui adaptasi teknologi dan juga teknologi yang berkaitan dengan berlandaskan 4IR ataupun revolusi perindustrian yang keempat. Jadi banyak perkara yang melalui perusahaan yang menggunakan juga Internet of Things untuk memajukan inovasi. Kita tak ada pilihan. Sama ada kita menggunakan teknologi baru yang ada dalam pasaran ataupun PMKS Bumi Putra ni perlu mencipta, perlu menjadi lebih kreatif untuk mencipta teknologi yang baru supaya boleh diadaptasi dalam pengeluaran. Ini tak mustahil. Tak mustahil boleh dibuat berdasarkan bimbingan daripada peringkat awal melalui TVET dan sebagainya. Kita akan
dapat melahirkan lebih ramai golongan teknokrat dan sekurang-kurangnya mereka yang berkelayakan sebagai juruteknik. Selain daripada apa yang Datuk selain daripada apa yang Datuk sebut itu, apa lagi yang mungkin dari aspek bantuan yang akan diberikan oleh kerajaan untuk memajukan lagi PMKS ini, terutamanya di zaman digital economy sekarang ini? Apa yang akan dilakukan? Kerajaan juga akan melaksanakan hiring incentive program untuk training assistant. Ini termasuklah reskilling dan upskilling program untuk menerapkan automasi teknologi kepada pendorong dan peningkatan produktiviti. Kalau tanpa teknologi, kita mungkin akan menghadapi masalah untuk meningkatkan pengeluaran dan memperbaiki produktiviti. Jadi kalau kita ketinggalan dari segi teknologi, maksudnya kita tak akan mampu bersaing dalam pasaran, kerana kita tak akan enjoy economic of scale, kan? Kita jauh ketinggalan. Jadi itu antara perkara yang ditekankan oleh kerajaan. Okey, cuba kita tinggalkan buat stiker Datuk tentang apa yang kita bincangkan ini. Bila kita cakap tentang ekonomi, ianya merupakan satu area yang cukup luas. Betul, banyak perkara yang boleh kita sentuh, dan saya rasa saya juga banyak yang ingin saya kongsikan dan juga mendapat pandangan daripada Datuk dalam suasana yang lebih santai dan selesa sebenarnya. Bila kita bercakap tentang topik yang kita pilih itu sendiri, iaitu rancangan Malaysia ke-12, apa milik Bumi Putra. Persoalan yang selalu ditanya di luar sana ialah, kalau begitulah tajuk yang kita pilih, apa yang menjadi hak Bumi Putra sebenarnya? Itu satu isu yang sangat menarik dibincangkan. Kita bercakap soal hak yang kadang-kadang bila kita menyebut tentang hak ni, kita biasa membicarakan bagaimana kita mau menguatkuasakan hak yang kita ada. Jadi di mana, sampai tahap mana, kan? Jadi inilah perkara. Sebab kalau kita bercakap tentang ekonomi, dia hanya benda yang luas, terbuka kepada siapa pun untuk bersaing. Jadi dalam persaingan yang terbuka seperti ini, kita tidak boleh menentukan hak hanya dengan meletakkan papan sepadan untuk menentukan bahawa setakat ini saja orang boleh encourage kebahagiaan kita, tapi selebihnya kita tak boleh sentuh. Itu tak boleh, sebab benda itu besar, siapa-siapa pun boleh. Tinggal lagi kadang-kadang kita mendapat hak yang kita sendiri tidak pandai untuk pertahankan. Ini satu isu untuk menjaga. Jadi lama-kelamaan, tanpa kita sedari, hak kita itu semakin pupus dan semakin hilang. Inilah yang kita tak boleh cuai dan abai untuk kita kembali bangkit dan memperkasakan agenda Bumi Putra ini. Bukan untuk bersifat retorik, tetapi hakikatnya kita perlu melakukannya sekali lagi untuk memulakan. Walaupun orang kata selama ni macam-macam dah buat, tapi ini betul, kita tetap perlu terus berpegang kepada kenyataan, dan kita usahakan kembali secara bersama untuk kembali. Janganlah sampai kita tercicir sekali lagi mempertahankan hak kita. Contohnya banyak, kan? Dulu saya tengok masa saya sekolah, banyak Putra yang diberikan permit lori, taksi dan sebagainya. Tetapi masalahnya perkara tersebut pada waktu itulah saya melihat kelemahan apabila permit itu diberi secara tidak terkawal. Diberi berdasarkan mungkin latar belakang kenalan politik dan sebagainya, sehingga menyebabkan berlakunya lambakan dalam pasaran. Akhirnya orang yang kita nak tolong itu telah terjerumus dalam 1001 macam masalah, disebabkan dia tidak tahu menggunakan hak itu dengan betul, sebab tidak adanya bimbingan yang mungkin sesuai dengan untuk dia menjalankan perniagaan, dan tidak ada kemahiran. Itu satu perkara yang kita terpaksa akui. Kadang-kadang diberi kepada orang yang tidak mempunyai kemahiran, menyebabkan dia sendiri pun tak ada inisiatif untuk belajar, kan? Untuk belajar dan memastikan bahawa dia mempunyai pengetahuan yang cukup.
cukup bagi memulihkan dia bersaing. Bila Datuk Dalam sebut masalah. tentang soal ini menjadi semakin menarik bincangkan kita. Saya suka tu. Okey, bila Datuk sentuh tentang soal itu, ada juga yang mengatakan bahawa mungkin juga apa yang diberikan oleh kerajaan kepada Bumiputera itu dianggap ataupun dilihat hanya sebagai satu dasar jasa baik kerajaan sahaja sebenarnya. Apakah itu benar ataupun tidak tu? Ya, saya tidak Persepsi menolak. seperti Saya tidak menolak persepsi yang sedemikian. Mungkin bagi setengah orang dia merasakan menerima perkara ini sebagai satu hak saja. Nak tak nak, you kena bagi kepada saya. Sebab saya sebagai orang yang berhak. Soal saya nak gunakan atau tidak, itu hak saya. Setakat mana saya nak gunakan, misalnya. Betul, itu satu persepsi yang saya fikir. Ada juga setengah yang berfikiran sedemikian, tapi tak semualah. Tapi kalau setengah pun berfikiran sedemikian, kesannya kepada ekonomi Bumiputera sangat besar. Baru-baru ni macam-macam aduan. Banyak persatuan-persatuan yang nak datang berjumpa dengan saya, dengan Menteri Tok Bah kan. Saya pun banyak belajar pada Tok Bah sebagai orang baru kan. Banyak yang berjumpa menceritakan masalah yang berkaitan dengan usahawan Bumiputera. Saya juga pernah terlibat dengan Dewan Perniagaan Melayu di tempat saya di Negeri Sembilan. Banyak juga masalah yang saya tengok. Contohnya di Sembilan dulu ada anak syarikat negeri yang menjalankan aktiviti perniagaan sebagai pembekal kepada kontraktor Bumiputera yang bertujuan untuk menjana memperkukuhkan ekonomi Bumiputera. Akhirnya kerajaan milik syarikat negeri itu terpaksa gulung tiga sebab tak boleh tahan dengan banyaklah sebab kita tidak satu kelemahan kita yang saya sebutkan tadi, kita tidak inklusif. Tidak inklusif menyebabkan kita tidak berada dalam ekosistem ataupun sosioekonomi yang inklusif, menyebabkan kita ada kebocoran. Jadi benda yang turun, konsep payung dan perkenalkan, semuanya ada yang cukup baik yang diketengahkan dari segi kerajaan yang membuat dasar, sehingga dasar-dasar yang baik untuk menolong. Tapi saya tak pasti dulu di mana silapnya menyebabkan berlaku kebocoran. Dan sekarang inilah yang menyebabkan PPD ataupun Jawatan Kuasa Pemantau yang diilhamkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, yang Berhormat Perdana Menteri sini yang akan mengetuai Jawatan Kuasa Pemantau tadi, Jawatan Kuasa Khas yang akan memantau setakat manakah, sejauh manakah pelaksanaan dasar itu dapat disempurnakan. Okey, kita akan sambung lagi Datuk, tapi kita akan berehat berkali terakhir dan kembali nanti. Tak berapa banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan Datuk nanti. Anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara. Kami bawakan kepada anda seperti biasalah di Bernama TV. Kita jumpa ataupun kita berehat buat kali terakhir.
Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, kerajaan terus memberi tumpuan dalam memperluaskan capaian internet di 839 lokasi, terutamanya di kawasan penempatan orang asli dan terpencil di Sabah dan Sarawak. Dengan usaha berterusan pihak kerajaan untuk menyediakan infrastruktur kepada rakyat, Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara atau JENDELA telah dilancarkan pada 2020. Ia dilaksanakan secara berfasa, melibatkan penamatan rangkaian 3G pada akhir 2021. Seterusnya, pemantapan rangkaian 4G dan penggunaan 5G bagi mengakses talian mudah alih berkelajuan tinggi di seluruh Malaysia dapat direalisasikan. Teknologi terminal satelit aperture sangat kecil (VSAT) antara infrastruktur penting untuk merapatkan jurang digital di kawasan pedalaman. Dengan adanya capaian internet berkualiti, komuniti di kawasan pedalaman dapat membina kemahiran pembelajaran dalam talian serta membantu meningkatkan ekonomi pengusaha IKS melalui e-dagang. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Aidin Shazali Sheth. Baik, sesuatu yang penting jugalah. Ini pun menerima banyak panggilan jugalah. Mereka tahu saya akan interview Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi malam ini. Dan rakan-rakan terutamanya daripada Sabah dan Sarawak tu ya. Mereka juga ialah ingin mengetahui tentang nasib mereka. Apakah kerajaan juga sebenarnya memberikan perhatian yang sama serius seperti apa yang ialah kadang-kadang mereka membezakan seolah-olah kerajaan memberikan layanan istimewa kepada Bumiputera di Semenanjung, tetapi hampir-hampir melupakan kaum-kaum etnik Bumiputera di Sarawak dan juga di Sabah. Walaupun itu hanya persepsi sebenarnya, tapi jaminan Datuk kepada rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak. Saya suka untuk membicarakan keadaan sekarang. Sejujurnya kita melihat persepsi yang sedemikian adalah kurang tepat. Kita boleh melihat melalui perancangan yang dibuat oleh kerajaan secara cukup terperinci yang melibatkan koridor seperti di Sabah dan Sarawak. Banyak peruntukan pembangunan yang juga dikhususkan untuk rakyat Sabah dan Sarawak, yang antara lain untuk berkongsi sebuah kek yang saya sebutkan tadi. Dan tentulah masyarakat etnik Bumiputera di Sabah dan Sarawak juga merupakan sebahagian daripada agenda nasional yang diletakkan sebagai keutamaan. Kita tengok, sebab itu sekarang kerajaan yang ada pada hari ini cukup menitik beratkan apa yang terkandung di dalam MA 63. Contohnya mewujudkan satu jabatan kuasa teknikal untuk mengkaji kandungan perjanjian dan pelaksanaan kandungan perjanjian itu. Itu antara lain untuk memastikan bahawa apa yang sepatutnya menjadi hak kepada rakyat di Sabah dan Sarawak akan dikembalikan kepada mereka mengikut cara yang adil dan saksama, supaya mereka juga menikmati apa yang kita sebutkan sebagai kemakmuran bersama di dalam konteks keluarga Malaysia. Jadi keluarga Malaysia yang diperkenalkan, diilhamkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ini sebenarnya memang mengutamakan semua orang, tak kira sama ada mereka itu Bumiputera ataupun bukan, ataupun etnik lain di Sabah dan Sarawak. Cuma bentuk dan formula agihan itu mungkin berbeza, sebab kita tak nak apa yang kita sebutkan sebagai gap yang ketara di antara pendapatan di antara bukan Bumiputera dan Bumiputera. Itu saja, untuk melindungi hak golongan etnik tertentu, termasuk juga Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Dan mereka kerajaan sentiasa akan memberi perhatian kepada golongan ini. Dia letakkan keutamaan khas juga. Ada koridor di Sarawak, di Sabah.
Okey, satu lagi isu jugalah. Kadang-kadang timbul juga permainan-permainan dalam media sosial mengatakan bahawa ialah kaum-kaum lain terutamanya yang bukan Bumiputera, mereka juga merasa seolah-olah apakah adil sebenarnya kerajaan memberikan tumpuan yang begitu lebih kepada golongan Bumiputera bila kita bercakap tentang berkongsi kek ekonomi itu sendiri, walaupun kita tahu bahawa golongan bukan Bumiputera sebelum ini telah pun menikmati bahagian kek yang cukup besar bila kita bercakap tentang sektor ekonomi. Tetapi Datuk pun dah kata bahawa kaum-kaum lain tidak harus merasa takut, bimbang ataupun diketepikan. Jadi keadilan itu akan terus wujud sebenarnya tu. Kesaksamaan itu sebagai keluarga Malaysia itu akan dipertahankan. Itu sebenarnya yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dia kata menurut Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa bangsa lain tak perlu bimbang berkenaan pelaksanaan PPD dan sebagainya, yang agenda yang melibatkan agenda Bumiputera. Itu tidak bermaksud untuk kita mengambil hak bangsa lain dan diberikan kepada bangsa Bumiputera. Ianya hanya satu mekanisme untuk mempertahankan hak Bumiputera saja. Sebab dah jauh ketinggalan. Sebab kita tak nak gap tu terlalu besar, kan? Jadi akan mengakibatkan gejala yang tak baik dari segi sosial dan sebagainya, hubungan politik dan sebagainya. Tapi isu ini juga ialah kita tak dapat lari daripada mainan politik sebenarnya. Betul, mungkin isu ini juga akan menjadi satu isu politik. Apa ini juga dijangkakan oleh Datuk dan rakan-rakan dalam kerajaan? Ya, kita memang menjangkakan isu yang sedemikian akan dispin. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya sebab kita melihat jumlah, kalau kita tengok tadi statistik yang saya sebutkan di mula-mula jangan tadi saya telah menyebutkan bahawa kebergantungan sifat orang Melayu itu kebergantungan kepada kerajaan dan masyarakat Cina dan India ni dia memang dibawa daripada luar yang bersifat independen, mengusahakan segala secara sendiri. Dia memang mampu untuk bersaing dalam keadaan yang sedemikian. Sedangkan kita orang Melayu dah dilatih oleh British untuk memakan gaji saja. Walau menjadi pegawai dan sebagainya, kita bekerja dan makan gaji. Jadi hari ini bila kita nak ubah balik kebiasaan itu untuk menjadi orang yang independen, kita memerlukan banyak perkara-perkara baru yang perlu diperkemaskan untuk menukar persepsi. Kita bukan saja menukar persepsi orang Melayu, persepsi orang bukan Melayu untuk memahami keadaan ini. Kenapa kita beri bantuan kepada golongan Bumiputera misalnya, kan, dan etnik Sabah dan Sarawak bersebab. Dan kita juga meletakkan di Sabah pun kita ada juga protection untuk etnik di sana, kan, di Sabah. Kita tak sewenang-wenangnya boleh nak bekerja di sana dan buat apa saja yang kita nak. Sebab itu adalah satu bentuk pertahanan kepada mereka sampai satu keadaan bila kita dah benar-benar mampu untuk sama-sama bersaing, maka kita akan teruskan dalam ini juga ada dasar yang dibuat ini juga untuk melatih orang kita, orang Bumiputera, kaum Bumiputera, supaya bersedia untuk bersaing dalam pasaran secara merit dan tidak lagi bergantung kepada politik dan sebagainya. Itu yang cuba diterima. Rakyat sekarang ini sedang menumpukan perhatian kepada MK12 ni tu, terutamanya golongan Bumiputera, dan selalunya lah Datuk pun sentuh tadi bahawa mungkin perancangan yang cukup cantik, cukup indah, cukup dilihat memang sesuai dengan kehendak semasa. Tetapi macam Datuk sentuh lah, kadang-kadang timbul masalah dari segi pelaksanaannya. Dan apakah Datuk merasa yakin dan jaminan juga boleh diberi kepada rakyat bahawa dengan adanya PPD ini yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, sudah ada satu jaminan yang positif bahawa kerajaan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri sekarang ini akan memberikan perhatian untuk menjamin bahawa segala apa yang dirancang dalam RK12 khususnya kepada Bumiputera itu akan dilaksanakan dengan sepenuhnya. Ya. Kali ini saya melihat kelainan sebabkan apa yang disebutkan sebagai
jawatankuasa pemantau, jawatankuasa khas pemantau yang akan memantau PPD tadi diketuai oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sini. Maknanya semua laporan dia akan ada satu penilaian yang dibuat kepada semua kementerian sama ada telah berjaya mencapai KPI yang ditetapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ini antara benda yang akan sentiasa dilihat dan dinilai dari semasa ke semasa. Jadi tadi juga ada terima daripada menteri beritahu yang Yang Berhormat Perdana Menteri juga tadi kalau tak silap saya mewujudkan cadangan untuk wujudkan majlis digital yang negara yang diperluaskan ke peringkat negeri. Kalau di peringkat nasional akan dipengusikan oleh PMC. Tapi di peringkat negeri saya difahamkan menteri saya Topa akan mempengusikan dan akan dibantu oleh esko kerajaan yang berkaitan bidang digital. Jadi ini satu benda yang baiklah. Yang satu lagi inisiatif yang cukup baik sebenarnya. Baik, tinggal lebih kurang 1 ataupun 2 minit saja lagi. Jadi saya beri peluang dan juga ruang kepada Yang Berhormat Datuk Aidin. Barangkali ada sesuatu yang ingin Datuk sampaikan sebelum kita berpisah dari ruang bicara ini, Datuk. Silakan. Sejarah ada menyebutkan, kata kalau satu bangsa itu gagal memanfaatkan ekonomi yang terhidang di depan mata, bangsa itu akan termasuk dalam kategori bangsa yang rugilah. Jadi ekonomi itu penting. Selain daripada politik, ekonomi adalah perkara yang cukup penting, cukup ampuh pada masa ini. Mudah-mudahan matlamat untuk memartabatkan ekonomi Bumiputera itu akan dapat direalisasikan, dan doa seluruh rakyat negara ini untuk dapat hidup aman dan makmur, sejahtera akan tercapai, insyaAllah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Aidin Shazali Shid, iaitu Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, dan insyaAllah barangkali Datuk dalam masa-masa yang akan datang ini kita bersama lagi untuk bercakap tentang isu-isu yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada keluarga Malaysia di mana saja anda berada. Dan kami juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan jangan lupa walaupun rentas negeri telah pun dibenarkan, pesanan yang selalu kami sampaikan kepada anda, patuhilah SOP yang telah ditetapkan, dan jangan lupa pesanan kami yang selalu juga kami lontarkan kepada anda, kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.